Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, amma ba'd. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana biasa setiap hari Isnin malam pukul 9.30 malam di FB Live Ustaz Mihalal kita adakan satu diskusi isu-isu halal haram ini, yang mana FB Live Ustaz Mihalal ini lebih kepada membincangkan tentang ilmiah lah, lebih kepada kaedah-kaedah ilmiah. Sebab tu kadang-kadang kita lihat banyak perkara yang kita bincangkan lebih sama ada dari sudut syariah dan juga sains yang disampaikan oleh para penyelidik, para pengkaji kita daripada universiti yang kita pilih, insya-Allah ya. Jadi diharapkan kepada semua sahabat-sahabat maya kita, sahabat-sahabat maya kami ini yang berada di talian, yang berada di alam maya ini dapatlah bersama-sama dengan saya, dan juga dan yang paling pentingnya dapatlah dikongsikan, di-sharekan, di-tagkan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain. Dengan tagnya itu, dengan share-nya itu juga merupakan satu wifi, satu ganjaran yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebajikan yang kita akan bawa, yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lupa kita sharekan, kita taglah kepada sahabat-sahabat, sekurang-kurangnya carilah 10 orang yang ada tag di ruangan FB, juga dapat juga dikopikan link di dalam grup WhatsApp ke grup Telegram ke, sekarang ni dah macam-macam apps yang lain yang boleh menjadi asbab untuk kita nak menyebarkan ilmu ni, insya-Allah ya. Jadi pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk yang berkenaan dengan gelatin dan juga kolagen. Ya, kalau kita lihat minggu lepas Jaki mengeluarkan satu orang kata satu peringatan, satu garis panduan yang mengatakan bahawa produk-produk yang berasaskan gelatin ini perlu dibuat uji kaji, perlu dites. Bermakna gelatin ini merupakan perkara yang sangat kritikal lah. Yang sangat kritikal, sama ada datang daripada sumber yang halal, sumber yang haram ya. So adakah anda pernah makan gelatin? Itu soalan dia. Adakah anda pernah makan gelatin dan juga kolagen? Apakah gelatin, apakah kolagen? Itu juga satu benda yang saya rasa zaman-zaman saya kecil tak ada pun istilah gelatin, istilah kolagen ni ya. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian, cuba tagkan, cuba jawab sikit, siapa yang pernah makan kolagen, pernah makan gelatin, sila type 1. Ya, siapa yang pernah makan kolagen, siapa yang pernah makan gelatin, sila type 1. Ya. Type 1, type nombor 1. Maknanya dia pernah makan gelatin dah ya. Ataupun juga dia tak pernah makan langsung, type 2. Yang tak pernah makan, type 2, yang pernah makan 1. Saya nak tengok ada yang makan ke, ada yang tak makan, atau juga yang tak pernah tahu pun ya, yang tak pernah tahu pun. Jadi saya ulang sekali lagi, sila sharekan, sila kongsikanlah ya, sila tagkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Encik Amin, terima kasih banyak. Okay, Ustaz Kamaluddin, alhamdulillah, terima kasih banyak. Banyak info yang saya juga dapat daripada Ustaz Kamaluddin. Alhamdulillah. Kepada Syekhuna Muhammad Zuhaidi, alhamdulillah ya, saya Amber ni, dan juga kepada Tuan Haji Azhar, alhamdulillah juga merupakan orang lama dalam ni, dan juga Sifu Cik Sazli, alhamdulillah, moga sihat Cik Sazli.
Ya, sharekan, sila sharekan. Yalah, zaman-zaman PKP ni maknanya senang lagi lah untuk kita nak sharekan. Baik. Untuk sambil kita sharekan, sambil kita tag kepada sahabat-sahabat yang lain, dan juga sebarang soalan sangatlah dialu-alukan, dan juga tak lupa bahawa program FB Live Ustaz Mi Halal ini dibawakan oleh McDonald Malaysia. McDonald Malaysia yang juga merupakan pemegang sedia halal JAKIM. Jadi jangan kita ragu-ragu, janganlah kita rasa was-was untuk kita nak makan produk restoran di McDonald. Hari ni nanti kalau saya tak sebut nanti Ustaz Nasir dia marah pula saya sebab dia dah tanya malam ni makan produk apa. So malam ni makan produk ayam goreng. Produk ayam goreng ni yang saya akan makan selepas pada ni, insya-Allah. Ayam goreng, ada seperti biasa french fries, dan juga adalah sikit minuman kopi, McD ni. Bismillahirrahmanirrahim. McCafe, insya-Allah, sambil-sambil itulah. Baik. Untuk kita nak teruskan perbincangan pada malam ni, saya mempersilakan yang berusia Dr. Nurul Hidayah Ahmad Fadilah, iaitu Head Training and International Halal Audit in HAD, Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Sihat ke Doktor? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak kerana sudi memenuhi undangan kami yang nak buat live streaming yang dibawakan oleh McDonald ini. Kita membincangkan adalah isu-isu ilmiah lah, isu-isu ilmiah. Jadi seorang yang antara yang kerap membincangkan tentang gelatin ini, kolagen adalah doktor sendirilah. Jadi kita nakkan ilmu yang doktor akan sampaikan nanti, insya-Allah. Jadi doktor di mana sekarang ni? Di rumah di kawasan mana? Terima kasih banyak Ustaz menyebut. Okey, terima kasih banyak. Di mana doktor? Jelas ke Ustaz? Tak dengar Ustaz? Okey, sekarang Apa ni dia? doktor berada di mana? Di UAE kah? Di rumah di Gombak kah? Saya sekarang. Di Selayang? Saya di Johor Bahru Ustaz. Oh, Johor Bahru, jauhnya kan. Balik kampung ke? Ya Ustaz. Saya dah terstart PKP di sini. Jadi tak boleh ke mana, dah tak boleh balik ke Gombak dah Ustaz. Tak apa. Kelas ada kan kelas? Kelas ada? Kelas semua online sekarang Ustaz. Meeting pun online, kelas pun online. So alhamdulillah lah. Masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Itulah hikmah, orang kata hikmah PKP ni berada di mana-mana pun, ilmu Masih itu boleh. adalah kan, ilmu tanpa guru kan, ilmu tanpa guru boleh jadi di mana-mana. Baik. Boleh. Soalan yang pertama doktor, ramai orang yang berkata tentang gelatin kan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di zaman saya kecil-kecil lah, zaman saya kecil-kecil, sekarang pun kecil juga. Perkataan gelatin, perkataan kolagen ini tak pernah pun orang tahu ni. Cuma hari ini zaman sains dan juga teknologi ni banyak perkataan-perkataan yang baru menyebabkan orang-orang kampung macam saya ni yang duduk kampung Labu Lanjut, Sepang ni, Kampung Kicing ni tak tahu. Jadi apakah yang disebut sebagai gelatin, ada juga kolagen? Bagaimana nak buat gelatin, bagaimana nak buat kolagen di peringkat permulaan? Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah sedikit perkongsian yang akan saya kongsikan hari ini bukanlah bermaksud saya yang orang kata yang pakar. InsyaAllah ramai lagi yang pakar tu, tetapi saya sekadar berkongsi apa yang ada ilmu daripada saya. Mungkin kalau salah diperbetulkan, insyaAllah lah sedikit daripada saya. So persoalannya sekarang ni kita nak tahu apa itu gelatin dan apa itu kolagen lah. Saya ada sediakan sedikit slide dekat sini, nanti kita boleh lihat
slide berkenaan supaya lebih maksud yang nak sampaikan tu lebih jelas, instead of saya just bagi talk tapi mungkin tidak nampak gambaran apa itu gelatin, apa itu collagen. Adakah gelatin dan collagen ini benda yang sama ataupun gelatin ini lain, collagen ini lain? Itu persoalan-persoalan yang selalu bersoal dalam diri kita lah kan. Mungkin slide tu boleh di zoomkan, dibesarkan dan ditekan next slide. Slide show please. Slide show. Okay. Sementara tu, sebelum kita masuk kepada apa itu gelatin, apa itu collagen, saya nak bawa kepada isu-isu sebenarnya. Bila kita nak masuk kepada sesuatu isu, biasalah kalau guru kan, dia mesti nak tahu kenapa, apa kepentingan kita nak belajar tentang isu ni kan. Jadi ada sedikit apakah isu-isu berkenaan gelatin yang terutamanya berlaku dalam negara kita tersendiri. Dekat sini kita nampaklah ada beberapa keratan akhbar yang dinyatakan tentang kapsul daripada gelatin babi, ada produk sejuk beku, import ada DNA babi ataupun kopi daripada gelatin babi, jeli kulit babi. So di sini ada persoalan-persoalan yang kita nak tahu. Kenapa ada isu-isu begini? Adakah isu begini sangat orang kata important dalam kita punya kehidupan seharian kan? Mungkin next adalah berkenaan dengan isu-isu collagen. Kan seputar berkenaan dengan isu-isu collagen, di mana kita nampak ada beberapa keratan akhbar yang mengatakan tentang bahan haram dalam kosmetik produk kita. Kemudian ada isu, saya rasa Ustaz Izzah Arif ada ulas tentang orang Islam haram makan uri bayi. Kenapa diisukan tentang uri bayi pula? Kita nak cerita tentang collagen, tentang gelatin kan. Ada tentang sup uri, kembali cetus fenomena hirup sup uri untuk kekal kecantikan. Sup uri. So sedangkan kita tahu biasanya dalam adat kita sendiri bila lepas melahirkan, uri itu akan ditanam, akan dibersihkan dan ditanam. Bukannya kita memakan. Tetapi ada setengah-setengah di daerah-daerah mereka menjadikan itu sebagai satu adat mereka. Untuk kekuatan dalaman, kecantikan, itu antara dia punya khasiat lah katanya kan. Dan ada juga isu-isu yang berlaku apabila kita pergi kepada pesisiran pantai ke pulau, mereka mengatakan, oh rumpai laut ini mengandungi collagen yang paling tinggi untuk kita punya kecantikan, untuk kulit, untuk apa semua. Jadi adakah rumpai laut ini mengandungi collagen seperti yang diwar-warkan atau dinyatakan kepada kita? So dekat situlah, di sinilah isu-isu yang berlaku menyebabkan kita sebagai umat Islam dan sebagai kita mesti nak tahu apa produk yang kita makan atau apa produk yang kita gunakan kan. Kita kepada next. Next kita akan masuk kepada apa itu gelatin dan collagen. Ni baru nak jawab soalan Ustaz. Tadi tu mukadimah sikit Ustaz. Baru nak jawab. Baru intro tadi ya. Baru intro je tadi. Jadinya kita nak masuk apa itu gelatin dan apa itu collagen kan. Okay, next. Gelatin ini dia berasal daripada bahasa Latin, dia nama gelatus lah, bermaksud dia keras. Bahan yang digunakan sebagai untuk mengeraskan. Jadi bila kita mengatakan gelatin, dia adalah satu jenis protein yang dihasilkan daripada rangkaian kolagen yang bersumberkan daripada kulit, tulang, ligamen ataupun tulang rawan haiwan seperti lembu, kerbau, ikan atau babi. Dekat sini kita dah nampak bahawa gelatin ini adalah protein yang dihasilkan daripada kolagen. Jadi kita faham bahawa gelatin ini terurai daripada kolagen. Jadi proses yang menguraikan ini dinamakan proses hidrolisis. Maksudnya kolagen itu strukturnya lebih kuat, lebih strong, tetapi apabila melalui proses hidrolisis, dia akan terjadinya gelatin. Dia adalah daripada sumber yang sama. Dia adalah daripada protein yang sama. So kalau dalam peraturan makanan kita dalam 1985, gelatin ini diklasifikasi sebagai aditif lah. Salah satu contoh aditif adalah conditioner makanan sebagai penstabil, pemekat, kanji ubah suai ataupun ejen untuk nak penjalan untuk sesuatu produk lah. Okay, next.
Uh, ini adalah contoh gelatin. Gelatin boleh datang daripada dua bentuk. Satu daripada serbuk, dua adalah kepingan. Bergantung kepada kegunaan kita. Kalau produk yang kita nak gunakan mungkin dalam makanan, kita tak sesuai menggunakan kepingan gelatin, kita menggunakan serbuk. Dan kepingan ni biasa digunakan dalam industri perfilman untuk nak buat fotografi, ataupun gelatin ini digunakan dalam pharmaceutical industry. So yang kepingan biasa kalau yang filem tu kan, filem kan, tapi sekarang ni tak ada filem. Dulu kan orang kata kontak. Itu pun memang dibuat daripada gelatin juga. Ya, kalau kita kembali dulu kan, kita ada zaman-zaman kamera yang ada Kodak yang 36 Kodak yang ada sensor tu kan. Itu ada antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan filem itu adalah daripada gelatin. Itu juga banyaklah kegunaan gelatin ni, bukan sekadar pada produk makanan. Kita ada di kosmetik, ada di pharmaceutical, di industri, banyak kegunaan dia lah. Okey, jadi seperti soalan Ustaz tanya tadi, macam mana terhasilnya, dia daripada mana sumber ni sebenarnya gelatin tu kan. Jadi kita nampak dekat sini sumber-sumber gelatin sama ada daripada, kita nampak daripada lembu, kerbau, ikan, babi dan kambing. Setakat ni gelatin kita tak nampak pun daripada sumber-sumber tumbuhan. Okey, jadi bagi maknanya dia memang daripada sumber haiwan saja Ya. Jadi sebabkan apa kita nak memerlukan ligamen-ligamen yang ada daripada kulit, daripada otot mereka, daripada tulang kan, dekat situ menghasilkan gelatin. Jadi di sini kita nampak gelatin ni ada dua jenis. Satu jenis A dan jenis B. Perbezaan di antara dua ini sebenarnya pada proses saja. Satu, jenis A ni dihasilkan menggunakan asid, manakala jenis B menggunakan alkali. So kegunaan dia bergantung kepada proses penghasilan lah. Biasanya sumber yang paling banyak digunakan untuk gelatin jenis A ni adalah sumber babi. Sebab kebanyakan babi, ya. Sebab kebanyakan pengeluar dia cenderung menghasilkan gelatin ni sebab kulit daripada babi ni, kolagen dia masih muda. Dan kita tahu bahawa pengeluaran kulit babi ni muda dah. Kolagen yang ada di dalam kulit babi itu masih muda. Kolagen itu masih muda. Jadi dekat situlah isu yang berlaku bahawa kita nak dia nak menghasilkan menggunakan asid, manakala yang menggunakan alkali ni kebanyakan sumber dia daripada lembu, kerbau, kambing. Kan? Dia lebih suka dihasilkan dan menggunakan kolagen dia yang sebab kolagen dia dah sedikit matang. Jadi ini adalah perbezaan proses penghasilan gelatin tu tersendirilah. Dekat sini Ustaz akan nampak lah, dekat sini ataupun semua kita akan nampak perbezaan ini jelas ketara, dan kita tahu bahawa production untuk pengeluaran produk-produk bahan buangan daripada babi ataupun daripada lembu, dan banyak sebenarnya pengeluaran daripada macam tulang, daripada kulit, ini mereka tak buang. Setelah mereka ambil daging yang mahal tu, mereka tidak buang. Mereka menghasilkan lagi produk lain seperti mana gelatin. So next. Maknanya memang kebanyakan dia ambil daripada sumber babi lah yang kata gelatin A tadi Ya, gelatin daripada jenis A, proses dia daripada asid, dia kebanyakan sumber dia daripada babi. Manakala daripada B, daripada kambing ataupun kerbau ataupun lembu. Tadi tu kita cerita tentang gelatin Ustaz. Sekarang kita nak masuk apa itu kolagen. Kan? Kolagen pula. Jadi kolagen ni dia adalah protein utama bagi tisu sokongan dalam badan manusia. Maksudnya 30% daripada keseluruhan protein dalam badan manusia ni datang daripada kolagen. Jadi kolagen ini dia akan menyokong sebahagian besar sel-sel yang memberikan struktur, kekuatan dan kekenyalan kulit dan tisu badan. Tetapi kolagen ini akan menurun dengan meningkatnya usia kita. Sebab tu kalau kita tengok baby, kalau dia luka atau dia kena nyamuk, dia punya penyembuhan ataupun kadar dia balik kepada normal tu sangat cepat berbanding dengan orang yang dah berusia. Luka dia pun lambat nak baik kan Ustaz. Maknanya orang lama ni lambat baik lah. Apa orang lagi kena kencing manis lagi lambat baik.
Oh, lagi lambat. Baik. Maksudnya kadar kolagen di dalam badan dia dah menurun. Okey. Jadi kolagen yang membantu kepada bagikan struktur yang baik, kekenyalan kulit, semua tu lah untuk rambut, kuku tu lah. Jadi kolagen ni banyak lah pada kita punya mata, kulit, salur darah, rambut, semualah. Jadi daripada kolagen ni dia banyak sangat jenis kolagen dan 90% ada daripada kolagen jenis type 1 sampai 4. Jadi kolagen 1 sampai 4 tu kita boleh tengok lah seperti mana macam dalam slide tu. Kalau 1 dia terdapat daripada kulit, tendon, pembuluh darah, ligatur, organ, tulang lah. Manakala 2 tulang rawan. Yang ketiga kita boleh nampak daripada tulang sumsum, arteri, kulit, usus ataupun rahim. Manakala yang 4 pula dia akan membentuk asas kepada sel membran dasar lah ni untuk pembuluh darah. Ini adalah 90%. Sebenarnya banyak lagi jenis. Ada jenis yang ke-5, ke-6 semua. Tetapi ini adalah 90% kita highlightkan normally kita kalau cerita tentang kolagen kita akan cerita yang 4 ni lah. Next. Kolagen kalau kita tengok kolagen normally dia banyak terdapat pada haiwan vertebrata lah ataupun haiwan yang ada tulang belakang seperti ikan, amfibia, reptilia, burung, mamalia termasuk manusia. Manusia pun ada tulang belakang. Ya, manusia ada tulang belakang. Hasil daripada manusia ni boleh buat kolagen lah. Ya, dekat situ. Jadi come back kepada isu kita tu. Kenapa ada cerita uri manusia ataupun janin? Ada setengah-setengah negara mereka mengamalkan membuat sup daripada janin manusia. Ada sup daripada janin manusia. Ya, apabila kerajaan dia menghadkan pengeluaran anak, satu anak satu keluarga mengakibatkan apabila dia melahirkan dia menjual janin tu. Semakin tinggi kandungan bulanan mahal Ustaz dijual, makin tinggi kandungan bulanan tu makin tinggi harga dia. Tapi jadi, janin ini orang lelaki tak ada kan, perempuan je lah. Tetapi untuk menghasilkan janin tu kita memerlukan orang lelaki Ustaz. Okey, betul. Tapi yang boleh menjualnya tu orang perempuan. Maknanya orang perempuan ni dia lebih mahal lagi lah, lebih mahal lagi harga daripada orang lelaki. Lebih mahal lah. Dan biasanya dalam negara-negara yang begitu mereka menyimpan bayi lelaki daripada bayi perempuan. Jadi kalau ada bayi perempuan kebanyakan mereka dijual lah. Jadi itu antara isu-isu lah mungkin berlaku. Mungkin boleh kita boleh lihat kan banyak kajian-kajian yang telah dijalankan dan sumber-sumber kolagen yang datang daripada ikan, contohnya ikan merah, ikan salmon, ikan tilapia, lembu, kolagen ekstrak daripada tulang, kulit dan otot, sama juga khinzir dan babi lah. Next. Okey, ini adalah contoh. Kita boleh tengok macam mana kolagen yang diambil daripada ikan, daripada sisik dan kulit ikan tu. Ni ikan tilapia lah, contoh kajian ni ada dijalankan daripada penyelidik daripada UPM. Mereka ada menjalankan untuk ikan tilapia tersendiri ni. Kemudian ada serbuk kolagen daripada lembu dan serbuk kolagen daripada khinzir. Kalau kita tengok daripada teksturnya taklah berbeza banyak, melainkan daripada ikan dan daripada yang haiwan tu lah. Jadinya dekat sini kita masuklah sedikit tentang industri, boleh Ustaz? Industri pengeluar gelatin ni. Okey. Sebelum tu. Jadi bolehlah saya sebutkan tadi, maknanya gelatin ini memang diambil daripada sumber sama ada sumber haiwan lah. Memang gelatin memang diambil daripada sumber haiwan saja kan. Sama ada lembu atau juga babi atau juga haiwan-haiwan halal yang lain. Babi tu memang haram dah kan. Confirm haramnya. Dan juga kalau kata haiwan yang halal yang lain sama ada dia ni sembelih ataupun tidak lah kan. Ya betul. Untuk kolagen ini maknanya dia boleh ambil daripada sumber ikan. Boleh ambil sumber haiwan. Ikan tu dia tak perlu pilih lah kan. Ikan tak perlu pilih. Kalau sumber haiwan, dia kalau lembu confirm, kalau kata babi memang confirm ianya adalah haram. Lembu dia perlu juga lihat sama ada dia sembelih ataupun tidak. Termasuk juga manusia. Manusia juga benda yang diharamkan.
Ya betul. Jadi yang sekarang ni kita telah jelas sumber-sumber ini diambil. Sebab tu saya nak kaitkan memang gelatin juga kolagen ni sangat-sangat kritikal dia punya status halal dan juga haram. Baik, doktor. Boleh tak saya nak tanya terus fungsi-fungsi ni, boleh Fungsi kita akan masuk fungsi selepas sedikit intro tentang industri. Okey, boleh maknanya fungsi gelatin, fungsi kolagen ini. Nak buat apa sebenarnya? Nak buat roti canai ke, nak buat pau ke, nak buat cekodok ke, atau juga sekarang ni seperti yang saya tengok dalam ni ada yang kata makan subus kan. Terima kasih banyaklah kepada makan subus. sahabat-sahabat kita kan, Sri Azalina, Azmi, Daim, Fazil. Alhamdulillah, terima kasih banyak daripada warga Misdak, Renhani, Adnan Yahya, Sedi, Alhamdulillah, Nur Ain, Munirah, Cikgu Nordin, Tuan Sazli makan sugus dia kata. Termasuk jugalah kepada M Nizam, Encik Hashim Talib. Ni semua sahabat-sahabat kita, doktor. Termasuk yang sahabat-sahabat kita ni, otak-otak kita. Yang paling banyak sekali yang duk mengomelnya adalah Encik Syukri Ibrahim ni. Yang paling kena banyak sebut tu, yang duk, saya kena sebut sebab dia kata dia saya dekat di hati dia. Dia katalah kan. Dan juga Ain Azman, Encik Toha, Alhamdulillah, Cik Amin, okey, Nina Arina, termasuk juga Cik Khairuddin, makan kapsul ubat dia kata, okey. Putra Idin, Nina Arina, Muhammad Fazihal. Ini semua orang yang pernah makan. Dia bila dia type 1 maknanya dia pernah makan. Termasuk juga Cik Amin. Dia pernah makan. Pernah makan, maknanya pernah makan tak? Makan produk yang ada gelatin, dia kata betul lah. Itu antara orang kata sahabat-sahabat kita yang ada di yang sempat sebut lah. Okey, baik. Balik kepada doktor, fungsi gelatin ni untuk apa? Okey Ustaz, sebelum kita masuk pada fungsi Ustaz, ada sedikit info industri pengeluaran gelatin ni. Saya ada sediakan juga fungsi-fungsi untuk ni. Saya kongsikan sedikit Ustaz boleh, silakan. Kepada student-student, kepada pelajar doktor sendiri, pelajar yang ambil bidang halal, ini adalah poin yang cukup penting untuk anda ambil dia. Nak buat tesis ke, nak buat peta kerja, inilah. Supaya apa yang kita bincangkan hari ini taklah nampak macam kita work in silo Ustaz. Kenapa kita nak nampak kan? Jadi dekat sini kita nak nampakkan bahawa industri pengeluaran gelatin ini, dia punya permintaan terhadap pasaran global gelatin dianggarkan berjumlah 620.6 kiloton pada tahun 2019. Maksudnya dianggarkan peningkatan kepada 2027 sehingga 5.9% lah. Jadi ini bukan permintaan yang sedikit kan, terutamanya permintaan ini dari sektor makanan, ubat-ubatan dan kosmetik yang tak pernah putus. Jadi kita tahu bahawa negara China merupakan pengeluar utama gelatin USA di dunia. Jadi kita tahu di antaranya China dan China, bila kita tahu dia pengeluar utama gelatin, maksudnya kita tahu sumber macam mana dia dapat gelatin yang paling banyak di negara dia adalah sumber apa. Itu saya tinggalkan persoalan lah, kena jawab sendiri. Okay, next. Itu kena jawab sendirilah. Maknanya boleh tak saya kata babi lah kan? Ya Ustaz. Itu di antara Dah jawab tu lah. Dah jawab. Jadi dekat sini adalah contoh-contoh kita boleh nampak lah, bukannya China, ada juga negara-negara Eropah dan Amerika Utara lah pengeluar terbesar, dan di antara syarikat-syarikatnya datang daripada Texas, Jerman, USA, North Carolina ni adalah antara contoh-contohnya. Jadinya kita nak tahu industri mana sebenarnya yang menggunakan gelatin yang paling banyak. Next. Kita boleh tengok dekat sini sebenarnya di negara-negara yang mengeluarkan adalah kita boleh tengok yang paling banyak adalah di bahagian healthcare.
healthcare, di bahagian pharmaceutical dan healthcare kita nampak dekat sini peratusan yang tertinggi diikuti dengan bahagian food and beverages dan diikuti dengan kosmetik dan baru yang lain-lain. Jadi kita nampaklah di mana sektor industri yang sangat memerlukan gelatin ni. Dan di antaranya kita boleh tengok perbezaan di antara gelatin daripada babi, daripada lembu, daripada tulang dan daripada ada. So kita boleh nampak di gambar yang belah kanan itu adalah peratusan daripada babi yang color hitam tu. Peningkatan tu dah kita nampak. Babi banyak lah Ya, kita boleh nampaklah peningkatan dekat situ makin banyak lah berbanding dengan gelatin daripada sumber lembu ataupun daripada tulang-tulang yang lain lah. Jadinya next sekarang ni kita nak masuk Ustaz, kita nak masuk kepada soalan Ustaz ni. Apakah fungsi gelatin dan collagen ni? Ni fungsi dia apa? Apa yang doktor sebutkan tadi, maknanya dia ambil daripada yang banyaknya sumber babi dan juga dalam industri healthcare, maknanya kesihatan. Kesihatan. Kan? Penjagaan kesihatan yang paling banyak. Jadi orang yang paling banyak jaga kesihatan adalah perempuan tu. Bergantunglah so berhati-hatilah kepada para suami sekalian, kena pastikanlah produk-produk kesihatan yang isteri kita pakai, kena pastikan sumber gelatin sumber daripada mana. Okay, silakan. Ya Ustaz, jadi kita come back kepada apakah fungsi kan. Jadi kita nak tahu kenapa kita perlu guna collagen ataupun gelatin. Satu, fungsi dia adalah untuk meningkatkan atau mengurangkan kesan penuaan seperti garis halus dan kedutan lah, meningkatkan keanjalan kulit. Apabila kita dah tahu bahawa peningkatan usia akan berkurang, dekat situlah kita sibuk mencari suplemen yang ada collagen, ataupun ada yang lebih mungkin ekstrim lagi, mereka mengambil suntikan collagen direct terus kepada kulit dengan harapan untuk awet muda lah dengan harapan dapat reversekan dia punya age dapat mengembalikan keremajaan kulit dia. Mungkin jiwa masih muda Ustaz, mungkin jiwa muda lagi, tetapi mungkin kulit tidak berapa nak muda. Nak muda kan? Semangat muda lagi. Semangat muda lagi. Jadi dekat sinilah kita nak nampak kan. Jadi di antaranya juga adalah kesihatan sendi, tulang rawan, tulang belakang, tendon, ligamen lah. Jadi sendi-sendi, dan kebanyakan mereka-mereka yang ada di mungkin penyakit tentang sendi ataupun arthritis, mungkin mereka memerlukan collagen tambahan di dalam badan untuk membantu menghasilkan collagen untuk tujuan kesihatan lah seperti yang. Jadi dekat sini kita tahu di antara keperluan kenapa kita guna collagen. Next adalah mengelakkan masalah osteoporosis. Okay, osteoporosis ni kerapuhan tulang. Tulang dia mudah rapuh, jatuh sikit patah ataupun tersepak sikit saja. Jadi ini mungkin kekurangan collagen juga di dalam badan, dan antaranya adalah menyokong kesihatan jantung dan membantu dan menghasilkan rambut dan kuku yang sihat lah. Ini adalah fungsi-fungsi collagen di dalam badan manusia. Jadi kalau kita ada masalah-masalah dekat sini, kemungkinan besar kadar penghasilan collagen ataupun pemakanan kita tidak begitu baik untuk menghasilkan collagen yang baik kan. Okey, mengapa kita perlu guna gelatin atau collagen? Satu, sebagai ejen penstabil makanan lah, terutama produk manisan, ataupun memperbaiki tekstur makanan tu nak nampak lebih cantik, kita nak jual kan. Ejen untuk pemekat, untuk nak bagi dia rasa ada gel, emulsifier, menghasilkan tekstur yang kenyal. So ini adalah di antara dia punya function gelatin juga dekat sini kan. Jadi ini semua adalah aditif Ustaz. Aditif, bahan aditif. Jadi dekat sini kita nak tahu kenapa kita perlukan aditif ni dalam makanan. Adakah dulu orang zaman dulu tidak menggunakan aditif?
Jadi adakah zaman sekarang dengan teknologi yang dihasilkan itu kita menghasilkan lebih banyak aditif, adakah lebih baik kepada sumber makanan kita kan? Jadi kita nak masuklah sedikit aditif makanan tu apa dia kan? Dia sebenarnya bukanlah satu fenomena yang baru. Dia telah digunakan pada zaman dahulu lagi. Cuma zaman dahulu mereka menggunakan seperti kaedah pengasinan. Mereka meletakkan garam untuk nak bagi kemudian mereka meletakkan rempah ratus untuk memberi rasa. Zaman dulu tak ada mungkin Ajinomoto. Mereka menggunakan rempah ratus ataupun mereka menggunakan vinegar, sugar untuk fermentation process. Cuka dan gula digunakan untuk fermentation process. So itu kaedah-kaedah dahulu. Tapi mungkin dengan kaedah sekarang kita dah ada makanan dalam tin, kita dah ada frozen food. So itulah memerlukan aditif-aditif tambahan. Next. Jadi dekat sini, ini adalah undang-undang berkenaan aditif lah dalam makanan. Ni kalau kita menghasilkan makanan, kita kena tertakluk bahawa BKKM. Kalau kita nak bahawa daripada pensijilan halal, Malaysia kita kena make sure kita ada BKKM ni yang mematuhi segala peraturan-peraturan akta makanan dan peraturan makanan 1985. Okey. Ya. Boleh ke Doktor ada lagi? Ada sedikit lagi Ustaz. Okey, sila. Jadi kalau kita tengok ini adalah contoh-contoh, saya tak akan explain ini satu-satu. Jadi kita akan tengok ini contoh aditif yang digunakan dan apakah kegunaan dia kan. Next. Okey. Ini juga adalah contoh-contoh aditif. Next. Saya nak pergi kepada, okey. Ini contohnya ada emulsifier. Kita selalu dengar emulsifier. Ada emulsifier ni semua juga datang daripada gelatin. Ada juga gelatin. Sebab tu saya kena tunjukkan apakah food additive ni lah kan. Itu tadi ejen pemekat, ejen penstabil. Ini juga datang daripada gelatin dan ada kegunaan tersendiri. Next. Okey Doktor, saya nak baca satu daripada pandangan daripada Encik Muhammad Azhar ni. Okey. Mungkin admin boleh tengok yang isu kritikal yang saya lihat hari ini adalah pembelian berleluasa jeli yang berbentuk ular, beruang dan berwarna-warni. Begitu juga marshmallow yang syubhah kerana banyak yang tidak diketahui bahan yang di dalamnya gelatin yang kesiannya ibu bapa membelinya tanpa usul periksa dan berikan anak-anak mereka makan. Ini yang diberikan pandangan oleh Encik Muhammad Azhar, kita punya industri halal gel yang cukup lama sebelum ni. Apa pandangan Doktor? Saya tak menafikan tentang perkara itu, betul Ustaz. Apabila kita membeli produk-produk jelly yang timbang Ustaz, timbang ganti ni lagi. Maksudnya kita tak tahu daripada mana sumbernya. Adakah itu ada melalui proses pensijilan halal, pernah diaudit ataupun tidak. So jadi ibu bapa mungkin perlu lebih cakna apabila membelikan makanan-makanan macam gini kepada anak-anak. Kita ada pilihan. Ada juga marshmallow yang halal, ada juga produk-produk jelly yang halal ni, yang ada logo halal Malaysia. Jadi carilah yang ada logo halal berbanding yang kita tidak pasti daripada mana kita beli tu kan. Okey, maknanya dalam hal ini marshmallow ni memang pun saya juga kerap sebut marshmallow sampai orang kata Ustaz Marshmallow saya ni. Kan? Yang dia sangat ketika dan juga kalau yang macam Doktor sebutlah yang beli di luar ni kita rasa memang kalau beli jangan belilah kecuali yang memang dalam plastik yang adanya logo halal. Kalau yang timbang kilo ni jangan belilah kan. Marshmallow ni kalau kata doktor ada gambar nanti tunjuklah bagaimana marshmallow kan, sebab dulu tak ada pun istilah-istilah begini ya.
Dan juga saya ingin baca juga Encik Amin kata lebih kurang 80% produk dalam pasaran mengandungi gelatin. 80% produk dalam pasaran mengandungi gelatin ni Encik Amin, Nur Amin kita orang lab ni. Ya, betul. So, okay. Kalau vitamin C ada dari babi ke Ustaz? Kalau vitamin C, ya, daripada Bonda Safiah ditanya kalau vitamin C ada dari biba. Mungkin babi kot. Kan. Ustaz dia tanya. Ada yang daripada Ustaz. Dia tanya Ustaz. Kan? So saya tengok kalau kata vitamin biasanya gunakan kapsul lah kalau kan sama ada bovine, porcine ke. Benar. Kan doktor? Betul Ustaz. Kalau untuk isu-isu vitamin, dia produk-produk suplemen yang biasa kita question bukan vitamin C dia, adalah kita question kepada kapsul yang digunakan untuk menghasilkan vitamin C tu. Kadang-kadang kapsul yang digunakan itu terhasil daripada kapsul yang berasal daripada bovine Hello. atau porcine. Dia kalau dalam label, hello. Ya, sila. Ya, Ustaz. Kalau di dalam label dia tidak akan letak produk suplemen ini mengandungi babi, tidak. Dia ada nama menggantikan babi. Seperti contoh porcine. Porcine ke Pak Usin? Bukan Pak Usin, porcine. Porcine. So kalau porcine maknanya ia sumber daripada babi confirm tu daripada babi kalau porcine. Tapi kalau dikatakan bovine daripada lembu. Jadi macam mana kita nak tahu sumber daripada lembu ini halal ke tidak? Jadi pihak pengeluar ni dia perlu mengemukakan sijil penyembelihan. Jadi dekat situ baru pihak JAKIM akan melakukan audit dan mengenal pasti bahawa produk-produk yang terhasil ini memang benar-benar mengikut piawaian halal. Okey. Betul. Juga daripada Cikgu Badrul Anwar Cik okeylah. Cik Adnan kata banyaknya sumber daripada babi ni dalam produk makanan. Itulah banyak yang kita kata penting sangat kita nak kena tahu. Tengoklah FB Ustaz Ambil Halal ni yang banyak banyak update, betul. Banyak update. Ada juga sahabat kita Kak Syam Syah Aziz ni burn 1K. Apa ni? Burn 1K. Mungkin boleh up sikit supaya doktor tengok daripada Puan Samsiah Kak Syam kita ni. Sekarang ni di Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Apa tak? Burn 1K. Tak boleh kemudian saya bacakan sikit perkongsian daripada Encik Syukri Hashim ni. Dia kata Syukri Hashim Syukri Hashim pelakon tu kan. Saya ingat dia memang pelakon. Pelakonan dia ni. Syukri Ibrahim kata berkongsi pengalaman dalam industri pembuatan produk minuman yogurt yang mengandungi kolagen dari pembekal luar negara. Ianya amat mencabar untuk memperolehi sijil halal yang diakui oleh bahagian hak halal JAKIM. Ini menunjukkan begitu ketat kawalan dari pihak berkuasa halal Malaysia bagi penentuan kelulusan halal untuk penghasilan kolagen dari luar negara. Kolagen dikategorikan sebagai ramuan kritikal. Itulah perkongsian pengalaman daripada daripada Mami yang memang itulah syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM, oleh pihak JAIN. Maknanya kalau dah ada sijil halal tu memang kena yakinlah dianya adalah halal. Cuba up sikit yang kata pun daripada atas tu burn 1K. Burn wound care. Okey, burn wound care. Dan kebanyakannya produk-produk farmasetikal yang terhasil daripada gelatin dengan kolagen ini untuk membantu kepada penyembuhan luka
kebakaran atau melepuh. Ya. Kalau Ustaz nak tahu sejarah penggunaan babi terhadap manusia. Sejarah yang pertama sekali penggunaan babi terhadap manusia adalah ketika itu mereka mencari satu ada kes dia kebakaran, kulit lengan dia melepuh dan mereka mencari satu kulit sementara untuk mereka meletakkan di atas kulit tu supaya tidak terdedah lah dan ada mungkin teroksidasi dengan kuman ataupun apa. Jadi secara tidak langsung mereka meletakkan kulit babi waktu tu. Kulit babi dekat situ yang terhasil daripada kulit babi, dan secara tidak langsung mereka mendapati kadar penyembuhan kulit baru manusia tu keluar semula dia tinggi, kadar peratusan tu semakin tinggi, maksudnya kulit dia lebih cepat baik. Macam tu. Maknanya kulit babi ni dia jadi, lah. Orang-orang dia ada gelatin dan collagen. Cepat lah. Gelatin dan collagen yang ada di daripada babi sebenarnya mirip kepada manusia. Itu adalah sejarah. Kalau kita tengok sejarah penggunaan babi pada manusia kali pertama sekali, daripada situ startnya kajian mereka mengkaji apa lagi bahan yang ada pada babi ni boleh digunakan. Di situlah itu dia untuk, dan macam Puan Syamsiah cakap lah tentang burn wound care ni kan, banyak juga produk-produk yang digunakan kalau kita lihat lah dekat pasaran. Allah, maknanya sumber kolagen daripada sumber babi. Kan? Yang disebutkan ni boba. Jangan boba sudahlah. Jangan boba. Juga daripada Muhammad Azhar, dia kata sumber dari bovine hides atau kulit haiwan. Juga ada isu halal dan isu kesihatan kerana banyak pengeluar gelatin dari kulit binatang ini menggunakan kulit dari pembuatan baju kulit. Daripada baju kulit juga. Okey doktor, ada tak contoh-contoh produk yang lain? Okey, ada Ustaz. Kita begini ni contoh-contoh produk-produk yang digunakan di industri di pasaran. Baik, next. Saya ambil satu je contoh. Apakah contoh-contoh gelatin yang digunakan? Satu adalah emulsifier. Apakah fungsi emulsifier ni? Kalau kita tengok adalah dia membantu untuk mixkan between oil dengan water, air dan minyak. Air dengan minyak biasanya dia tak akan mix, dia akan separate. Kalau aditif yang diletakkan itu akan stabilizekan dan dia akan boleh bercampur dengan cantik. Contoh produk kalau kita tengok kat sini mayonis. Next, banyak lagi contoh produk lain seperti margarine, ice cream, kek lah. Ini semua kerja emulsifier. Kerja emulsifier lah yang mencantumkan. Jadi adakah kalau kita nak katakan, adakah kita tidak pernah makan gelatin? Bermaksud kita tidak pernah makan ice cream, kita tidak pernah makan kek, kan? Jadi ini banyaklah produk yang ada gelatin di dalam dia, dan banyak lagi. Next, contoh-contoh, dia tidak meletakkan produk gelatin tu sebagai gelatin saja. Nama dia sebagai emulsifier, sebagai mono and diglycerate fatty acid. Ini adalah contoh-contoh nama, tetapi dia banyak dalam produk makaroni, ice cream, bakery. Ni antara contoh-contoh dia. Next, kita boleh tahu kegunaan emulsifier ni, biasanya bila kita nak jual produk kat luar, kita buat roti sendirilah Ustaz. Kita akan nampak roti kita banyak lubang-lubang. Tetapi macam mana bila dekat pasaran mereka jual roti dia smooth, tekstur dia lebih cantik. So kita nampak kurangnya macam lubang-lubang, kan? Sama juga bukan roti saja ataupun air orange juice. Kita buat kisar sendiri kat rumah, kita nampak banyaknya keladak yang ada. Tetapi kalau kita beli kat luar nampak macam jernih. Itu antaranya produk-produk untuk nak bagi clarifying untuk jus.
Antaranya adalah lain macam contoh produk-produk surimi, kajian yang sedang saya lakukan sekarang. Kalau kita buat fishbowl kat rumah, dia tak kenyal. Tetapi bila kita pakai kat luar, dia kenyal. So itulah antara isu-isu dan contoh-contohnya. Dan ini adalah contoh-contoh isu yang selalu berlaku dalam industri yang mengakibatkan kita ragu. Contoh produk lecithin, alkohol, vanilla extract, rennet, ni antara gelatin, enzim, glycerin. Ini contoh-contoh isu yang berlaku dalam food additive makanan kita. Itu dah. Itu dia. Ada pertanyaan, saya nak baca sikit. Pertanyaan daripada Ustaz Kamarudin Kasim. Dia kata, apa alternatif yang lebih halal sebagai pengganti burn wound care tadi? Kata ada info ke? Secara specifically alternatif burn wound care tu kita tidak adalah, sebab kita memerlukan kajian Ustaz. Kajian yang mendalam tentang tu. Kita hendak memastikan setiap produk yang terhasil itu mestilah ada dia punya keberkesanan. Kan? Jadi itu memerlukan kajian lebih mendalam, masuk lab, kita kena test everything. Tetapi kemungkinan besar kita boleh membantu dari sudut kita akan masuk nanti tentang pemakanan kita lah. Pemakanan kita, macam mana kita nak menjaga kan, dan apakah alternatif untuk produk-produk gelatin yang untuk nak menjadikan gelatin yang lain lah. InsyaAllah nanti kita akan masuk. Okey. Sikit saya bacakan daripada Puan Samsiah juga, sedikit perkongsian. Bagi isu vitamin, selalunya penggunaan gelatin sekiranya industri ingin mengekalkan daya tahan vitamin sepanjang proses. Sebab itu ada vitamin yang di encapsulate dengan gelatin. Selalunya encapsulate vitamin ini mahal harganya. Ini pandangan daripada Puan Syamsiah, orang lama. Terima kasih kepada Puan Syamsiah, lebih banyak pengalaman kan tentang industri ni. Memang kita tahu untuk menghasilkan satu-satu vitamin punya proses tu, dia ada dia punya daya tahan. Vitamin tu tersendiri tidak mampu kan. Jadi kita memerlukan bahan tambah dan supaya memelihara, dan produk untuk jadi bahan tambah tu normally datang daripada gelatin lah. Sebab tu vitamin-vitamin ni memang mahal harganya. Terutama bila kita pakai gelatin yang halal dan lagi mahal sumbernya. Compare daripada gelatin yang murah. Yalah, sekarang ni kan orang zaman sado kan. Zaman sado banyak makan vitamin yang nak naik body, yang yang nak kuat-kuat. Makan hormon. Ya betul. Lepas ni kan anda makan gelatin, anda makan kolagen daripada sumber yang halal lah ya. Kuat-kuat juga tapi tak halal, tak ada apalah ya. Sebab tu daripada Encik Adnan Yahya, kenapa ya tidak disenaraikan sahaja apa juga yang halal dan juga yang diharamkan dalam apa juga barangan. Yang tu bolehlah tengok dalam kajian-kajian yang dibuat oleh pihak universiti, termasuk jugalah boleh tengok dalam YouTube channel Ustaz Ambil Halal, ada yang saya telah terangkan, termasuk jugalah lihat kepada universiti-universiti yang telah buat kajian, termasuk juga INHAT sendiri kan. Okey doktor, contoh lain? Okey, contoh-contoh lain produk-produk yang terhasil gelatin dan kolagen kita boleh tengoklah banyak sebenarnya. Ni sedikit sebanyaklah, next kita akan tengok ni contoh-contoh produk. Ni adalah produk-produk gelatin dalam makanan harian kita. Yang saya letak dekat sini lah, kita boleh tengok coklat, gula-gula, jelly, yogurt, aiskrim, cuci mulut. So ini ada, selagi mana produk tu ada kekenyalan, normally memang ada gelatin. Nah, itu dalam makanan. Kalau dalam kan? Macam anak-anak kita yang duk kunyah chewing gum ni. Ya betul. Sugus. Maknanya kan? Sama. Kita makan tanpa kita ketahui bahawa dia adalah sumber gelatin kan. Adakah masa kita membeli tu kita yakin bahawa itu halal kan? Biasanya kita saya rasa sekarang ni bagus pendekatan ada kartun kanak-kanak yang menerangkan sebelum makan tengok logo halal dulu. So dari sudut kanak-kanak sekolah-sekolah kita dah menerapkan mereka untuk mencari yang halal kan. Mereka ada pilihan sebenarnya untuk mencari yang halal. Jadi kalau kita diajar daripada kecil, mungkin sehingga besar mereka nak beli apa-apa dia tengok dulu ada halal ke
tak kan. Itulah saya rasa sedikit mungkin kita punya saranan jadi bukan produk gelatin itu dalam makanan saja, ada dalam kosmetik. Kosmetik juga ada. Kosmetik so jadi kita boleh tengok kosmetik contohnya sabun, shampoo, lotion, perapi rambut, krim muka pelembab, topeng muka gelatin, semuanya ada produk-produk yang ada terhasil daripada gelatin. Okay, next. Dan ni isu yang paling tinggi adalah dalam pharmaceutical dalam pharmaceutical kita boleh tengoklah bahan-bahan pembuat kapsul keras ke lembut ke ataupun tablet, vaksin yang digunakan, insulin yang digunakan, dan kita tahu bahawa imported terbesar adalah produk-produk daripada pharmaceutical. Cuma daripada pharmaceutical ni ada sedikit rusak Ustaz, kelonggaran sedikit lah tentang produk-produk ada ubatnya kerana diubat lah. Selain daripada produk makanan adalah datang daripada pelembut pakaian kan, daripada fabric softener, daripada shampoo, ni adalah contoh-contoh je lah produk-produk yang ada. So next. So jadinya kita daripada kita tak tahu, kita nak tahu kepada sumber-sumber yang kita meragui ini, sebaiknya kalau kata yang halal tu jelas, yang haram tu tagline Ustaz So kalau di antaranya tu kita tinggalkanlah sebaiknya kan kalau kita tak tahu. Dan banyaklah yang kaedah-kaedah sebenarnya yang banyak boleh test untuk mengenal pasti. Okey, Doktor, kita dah di penghujung lah sikit kan. Cuma saya nak bacakan sikit daripada Miki Sazwan. Assalamualaikum, saya dari student IIC. Mungkin student nak bertanya, jika gelatin bovine daripada lembu yang tidak disembelih mengikut hukum Islam, adakah boleh seorang Muslim mengonsum makanan yang mengandungi gelatin daripada lembu yang tidak disembelih mengikut Islam? Kerana dari perspektif lainnya lembu ni memang tidak halal untuk disembelih. Itu memang jelas. Kalau ianya adalah lembu yang tak sembelih memang tak boleh lah. Kecuali dalam dikatakan sebagai ubat. Ubat itu diambil daripada kaedah darurat tu bi mahzurat, benda yang terpaksa ambil. Tapi dia bukan halal, dia hanya diharuskan. Ya betul. Ustaz kemudian kata yang penting roti kita halal walaupun berlubang. Cantik roti halal, hati kita walaupun berlubang. Maknanya hati kita juga berlubang, janganlah ya. Biarlah roti kita berlubang, jangan hati kita yang berlubang ya. Ya betul. Daripada Muhammad Haria ni juga kita punya halal azaik. Benar Doktor, cabaran daripada medical device industry nak cari kolagen yang sesuai, berkesan dan halal bagi burn wound care tadi ya. Betul. Dan juga daripada Haji Syari Ibi Rahman juga panjang dia punya saranan dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita pencerahan yang baik dengan adanya platform FB Live Ustaz Mi Halal ini. Diharapkan ramai lagi orang yang boleh mendengar setiap minggu benda-benda yang baru. Yang lain tu saya lihat tadi ada satu daripada Ustaz daripada ubat demam tadi. Saya tengok ada satu daripada daripada mana dah? Ada tak yang ubat demam ni daripada sumber kolagen dan juga gelatin? Ada kan? Kita kena pastikan dulu Ustaz ubat demam yang mana yang dinyatakan tu kan, sebab ubat demam ni banyak Ustaz. Kita tak boleh nak so mungkin produk-produk farmaseutical ni banyak sebenarnya. Maksudnya kita tahu yang kalau kita pergi doktor pun, doktor ada okey kalau yang ni tak sesuai dia akan ganti dengan ni, dekat sini. So jadi sebenarnya kita akan bergantung kepada keperluan badan kita lah waktu tu. Okey, daripada Ustaz Azam, sama-sama Ustaz Azam, kita punya pegawai halal di Jais yang tanyakan tentang ubat demam tadi ya. Masuk juga daripada Ainul Kausar Karim, sejarah penggunaan babi terhadap manusia bermula dari kes manusia terbakar, kemudian
letakkan kulit babi untuk penyembuhan manusia kerana gelatin yang origin dari babi itulah yang disebutkan oleh Dr. Dajjal. Baik, kita dah memang sejam dah. Jadi yang terakhirnya kita lihat apakah kaedah yang boleh kita kena pasti gelatin dalam produk. Juga mungkin juga doktor ada saranan, maknanya selain daripada sumber gelatin daripada sumber haiwan, tak alternatif yang lain sebelum kita berakhir. InsyaAllah Ustaz, sedikit sebelum kita berakhir kan, kita akan lihatlah kepada sumber alternatif gelatin lah. Tidak bermaksud sumber alternatif itu sama mirip seperti gelatin, tetapi kita boleh usahakan next kita boleh tengok kepada sumber alternatif gelatin yang dihasilkan. Satu, Arabic gum lah, seperti yang kita tahu dia daripada pokok Senegal dan kebanyakan dijumpai di Sudan, Senegal dan Somalia lah. Biasanya Arabic gum ni digunakan dalam makanan lah, makanan ataupun gum kerajinan, ekstrak rumput laut yang dijumpai di Laut Atlantik. So ni antara contoh-contohnya kalau daripada tumbuh-tumbuhan lah. Kalau daripada haiwan, saya rasa kita banyak dah alternatif daripada halal gel, produk halal gel yang dah mendapat logo Halal Malaysia, dan kita tahu produk halal gel. Saya tak jual produk, tetapi ini memang produk yang kita yakini. Kita tanya Cik Azhar ni. Cik Azhar ada sini. Mantan lah. Oh, mantan lah. So kita tahulah produk-produk untuk kosmetik, penjagaan diri ya kan, manisan yang dihasilkan daripada halal gel. Ataupun sumber daripada haiwan lain adalah daripada ikan. Cuma ikan ni dia boleh menghasilkan gelatin cuma sedikit mahal compare daripada animal kan, sebab nak dapatkan ikan sikit, tetapi dari sudut kualiti lebih kurang sama, tetapi memang menang kepada babi dan lembu lah. Dia punya kualiti next kan. So antara ikan-ikan yang digunakan untuk tu adalah ikan tuna, ikan patin, keli dan ikan siakap merah lah. Ni sedikit perkongsian saya punya kajian yang terbaru. Apabila kita kita sentiasa mengatakan ini haram, sebaiknya lah sebagai seorang penyelidik, saya sarankan diri saya sendiri dan kepada semua penyelidik, kita menghasilkan sumber alternatif. Jadi pihak industri dapat menggunakan sumber alternatif, dan di antara satu kajian yang terbaru saya lakukan adalah pektin yang terhasil daripada kulit buah naga. Buah naga. Ya, betul. Kulit buah naga yang terhasil dari pektin yang terhasil, pektin ni satu bahan yang terhasil daripada kulit buah naga ni ada potensial sebagai halal jelly agent. Maksudnya dia daripada orang kampung saya sebut sebagai dragon fruit. Pandai orang kampung Ustaz ni. Orang kampung saya. Saya pun tak pandai Ustaz, saya panggil buah naga je. Jadi produk daripada buah naga ni dia boleh jadi gelling agent. Saya tidak mengatakan dia adalah alternatif kepada gelatin, tetapi salah satu fungsi gelatin adalah untuk nak bagi gel structure. Jadi kajian ni kita lakukan kepada produk agar-agar. Jadi kita boleh tengok kita dapat menghasilkan agar-agar yang terhasil daripada pektin daripada kulit buah naga, dan kita comparekan dengan commercial pektin. Walaupun tidak hampir 100% sama, tetapi mampu menghasilkan tekstur yang lebih kurang sama dengan commercial pektin. So dekat sini kita nampak kulit ke isinya ambil? Kulit. Itu yang kelebihannya kulit dia Ustaz. Jadi kulit ni biasa orang buang Ustaz. Orang ambil buah dia je. Orang nak antioksidan, orang nak cantik. Kulit lah. Jadi kulit ni kita ekstrak, jadikan dia pektin. Pektin ni boleh jadi sebagai halal gelling agent. Sebenarnya satu biji buah naga ni bukannya boleh hasilkan pektin je Ustaz. Dia punya buah ada antioksidan, ada vitamin C, dan dia punya pewarna daripada buah boleh jadi natural food colorant. Dan kita banyak buat produk-produk kosmetik daripada color daripada buah naga ni, sebab dia ada original color yang very cantik kan. Kita boleh nampak produk jam, kita boleh buat. So ini adalah kajian tersendiri yang kita dah jalankan lah dengan student master. Bila akhir bila boleh dapat result ni?
dah siap dah. Result dah ada, student pun dah graduate. Alhamdulillah. Cuma sekarang ni kita Jadi dia juga memberikan peluang ekonomi lah kepada pengusaha-pengusaha petani-petani kita, tanamlah pokok dragon fruit, orang kampung saya sebut, untuk dapatkan kulit tu, kan? Ya Ustaz. Jadi boleh komersialkan. Mungkin juga kepada Ustaz Kamarudin yang ada dalam ni, orang kuat juga, boleh bawa isu ni untuk diketengahkan. Maknanya kulit buah dragon fruit ini boleh dibuat menggantikan gelatin, collagen. Jadi boleh juga menghasilkan petani-petani lah. Selain daripada isu baru ni, isu tentang daging, nak lahirkan peternak. Ni isu pula gelatin, nak lahirkan kepada petani-petani. Sebab kita lihat yang sekarang ni ramai yang daripada non-Muslim yang diusahakan. Jadi kepada petani-petani Islam sendiri. Okey, Doktor, teruskan. Jadi ni sepanjang kajian, jadi antara sumber gelatin paling banyak memang daripada yang type A ni lah Ustaz, yang kita dapat dalam industri, dan kita tahu proses pembuatan dia pun lebih mudah dan lebih cepat. So dekat situ kita akan nampak, dan sumber dia lebih murah. Jadi kita tak nafikan bahawa produk gelatin yang berasal daripada babi tu banyak, kan? Sebab dia punya, dan pihak industri mereka memerlukan masa yang cepat dan keuntungan yang banyak. Jadi dekat sini kita kena lebih berhati-hatilah. Mungkin orang kata perjuangan kita lah sebagai orang yang mengajar tentang dalam bidang halal dan mengaplikasinya di industri tu, harus memilih yang daripada sumber yang halal. Jadi kita akan masuk terus mungkin Ustaz kerana masa, tentang kaedah mengenal pasti macam soalan Ustaz tadi tu. Antara ni sedikit je lah info tentang antara teknik-teknik. Kita ada teknik biokimia, PCR untuk mengesan sumber kapsul gelatin dalam makanan melalui pengesanan DNA. Normally kalau produk-produk yang JAKIM memerlukan, mereka memerlukan produk untuk DNA test. So ni PCR lah. So sekarang ni kalau kita tengok COVID test pun mereka menggunakan PCR sebagai contoh salah satunya. So ELISA mengesan sumber gelatin daripada lembu ataupun khinzir. So next ni adalah contoh-contoh dia punya reader dan PCR machine. Ini teknik biokimia. Next juga kita ada teknik kromatografi menggunakan HPLC. Dekat sini kita boleh kenal pasti sumber gelatin daripada ikan, lembu, khinzir dengan melihat profil lah kandungan asid amino. And then SDSH. So next ni contoh-contoh lah gambar daripada alat-alat. Ini contoh sajalah. So dekat sini banyak juga. Di sini ada Encik Amin juga orang lab kan. Dia juga antara yang banyak buat kajian, banyak buat kajian. Ini kajian yang telah dijalankan lah dengan kaedah autentikasi sumber gelatin dalam produk. So banyak sebenarnya. Ada yang gunakan FDR, HPLC, mass spectro, ELISA, SDS, PCR. So banyak kajian telah dijalankan lah untuk nak mengenal pasti sumber gelatin dalam produk tu tersendirilah. Jadi dekat ini lebih kepada DNA kan? DNA ya? Untuk PCR DNA Ustaz. Untuk PCR DNA. Yang lain-lain dia punya kegunaan tersendirilah. Ada untuk asid amino, ada untuk DNA. So sebelum saya akhir, saya suka kesimpulannya Ustaz. Saya suka dengan ayat Al-Quran ni kan, yang mengatakan untuk kita makan makanan yang halal dan toyib, yang baik. Bukan sekadar halal tetapi mestilah yang baik. Kita tak nak kita makan sekadar ini tak ada pork, tak ada gelatin yang halal, tetapi kita makan secara berlebihan ataupun kita tidak menjaga, so tidak baik jugalah untuk kesihatan kita lah. So mungkin itu sedikit perkongsian daripada saya lah Ustaz. Okay. Terima kasih banyak Doktor yang telah berkongsi dengan kita dalam tempoh sejam. Alhamdulillah banyak input-input yang telah kita dapat, produk-produk yang adanya gelatin, produk yang adanya collagen, dan juga begitu juga dengan asal usul bagaimana fungsi babi itu sendiri yang ada untuk dibuat orang kata menggantikan kulit kita, termasuk juga porcine, bovine yang datang daripada sumber-sumber yang kita tak tahu. Sebab itulah dalam hadis yang Nabi sebutkan innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun
wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis yang sahih daripada Bukhari dan juga Muslim. Nabi sebutkan ini sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, tapi di antara yang halal yang haram itu banyak perkara yang syubhah. Yang banyak yang Nabi nak sebutkan perkara yang syubhah ni la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu. Melainkan orang yang ahlinya fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanyalah, kena rujuklah kepada orang yang ahli. Malam ni kita tanya orang yang ahli ya, Dr. Nurul Hidayah yang berkongsikan dengan kita sejam. Itu pun kita, tak cukup InsyaAllah kita akan sambung pula di lain-lain masa. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Maya kita yang cukup banyak pada malam ini, yang cukup hangat membincangkan isu yang cukup hangat ni. Termasuk jugalah penemuan yang doktor buat sendiri dan untuk buah naga kan. Ada yang kata apa pula dengan kulit buah delima yang nanti doktor boleh buat pula kajian-kajian yang lain. Nanti juga ada juga kulit orang pula. Kulit yang lain banyak lagi lah banyak lagi insyaAllah ya. So kita mendoakan supaya Dr. Nur Hidayah dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan lagi untuk nak berjuang jihad halal untuk ummah ini. InsyaAllah Ustaz, sama-sama kita. Kepada sahabat-sahabat Maya kita, jangan lupa like, share dan juga subscribe lah FB Ustaz Amir Halal, dan juga termasuklah juga YouTube saya di YouTube channel Ustaz Amir Halal. Dan juga insyaAllah pada minggu depan kita akan bincang pula isu-isu yang lain pula yang boleh kita kongsikan bersama ya. Jadi terima kasih kembali, dan juga terima kasih juga kepada McDonald yang membawakan, yang menaja siaran FB Ustaz Amir Halal setiap Isnin pukul 9.30 malam ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.